Sisipan informasi Jejak Madani. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, sesi dialog yang julung kali diadakan membincangkan kemajuan rangka kerja kerjasama dalam ekonomi digital dan ekonomi hijau. Katanya Malaysia dan Singapura bersetuju mengadakan dialog tahunan menteri sebagai platform tetap bagi meningkatkan perdagangan dan pelaburan, dua hala kedua-dua negara. Beliau bersama Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong, turut mencapai persetujuan membabitkan beberapa perkara susulan pemeteraian kedua-dua rangka kerja itu Januari lalu. Jadi dalam, just to recap ya, rangka kerjasama dalam ekonomi digital, apa yang kita telah bersetuju ialah kita bersetuju untuk menubuhkan satu petugas khas dalam perbincangan kita hari ini ataupun task force untuk meneroka promosi perdagangan perniagaan rentas sempadan secara digital. So cross border trade on using digital platform. That's one of the things we have agreed today. Dan kita juga setuju kita akan memanfaatkan platform perdagangan digital Matrade ataupun Matrade digital trade digital platform tu yang baru saya dilancarkan semalam, MDTP, yang juga kita akan bersama-sama dengan Singapura untuk inisiatif perniagaan tanpa sempadan Singapura. And the most important yang paling penting ialah perniagaan dan pengeksport kita mesti mendapat manfaat daripada kerjasama inilah, both trading hub, online trading hub, digital trading hub ini. Oleh itu Matrade dan bersama juga dengan IMDA, this is the Singapore counterpart, Infocomm Media Development Authority, dan together dengan MAS akan bekerjasama untuk menghubungkan platform perdagangan digital Malaysia Singapura. Beliau berkata kerjasama digital itu akan mengurangkan kos dan mempercepatkan inisiatif perusahaan kecil dan sederhana meneroka pasaran ekspor global. Menerusi rangka kerjasama dalam ekonomi hijau pula, kedua-dua negara antara lain akan berkolaborasi dalam program pembangunan kapasiti untuk pengeksport bertujuan menyokong peralihan kemampanan pengeksport. Malaysia dan Singapura merupakan rakan dagangan kedua terbesar masing-masing dengan jumlah perdagangan dua hala mencecah $83.53 bilion tahun lalu. Singapura juga sumber utama pelaburan langsung asing negara, menyumbang 8.3% pada jumlah FDI tahun lepas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tiada bukti untuk mengaitkan kerajaan Filipina dalam tuntutan yang dibuat oleh 8 individu yang mengaku sebagai waris Kesultanan Sulu terhadap Malaysia. Anwar berkata Malaysia tidak akan berkompromi dengan sebarang tuntutan yang dikemukakan oleh mana-mana pihak berhubung kedaulatan negara. Ahli Parlimen Kinabatangan Bermuktaradin bagaimanapun menegaskan bahawa Filipina sehingga kini enggan menggugurkan tuntutan mereka ke atas Sabah yang dapat dilihat dengan keengganan untuk menubuhkan Suruhanjaya tinggi mereka di negeri itu. Anwar berkata ketika pertemuannya dengan Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr. dia telah mengulangi pendirian Malaysia mengenai status Sabah sebagai sebuah negara berdaulat. Katanya isu yang dibangkitkan ialah tentang tuntutan kerajaan Filipina. Pendirian kita tegas dan mereka tahu. Hubungan dua hala kita masih baik, tuntutan masih ada, tetapi tidak menjejaskan kepentingan Sabah sebagai satu wilayah berdaulat. Saya ingin memberi jaminan ini adalah isu kedaulatan negara. Kita akan terus mengambil semua tindakan yang dipikirkan perlu. Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul yang mempengurusikan sidang itu pada mulanya berkata tidak akan ada perbahasan berhubung taklimat Perdana Menteri itu. Bagaimanapun dia membenarkan dua lagi ahli Parlimen Sabah, Syafiee Afdal dan Isna Raisah Munira Majlis untuk mencelah ketika sesi berkenaan. Isna Raisah bangkit menceritakan bagaimana dia digantung 2 hari apabila membantah ketetapan Speaker Dewan Rakyat. Ketika itu Azhar Azizan Harun yang menyekat perbahasan mengenai rampasan aset Petronas oleh pihak yang mengaku pewaris Kesultanan Sulu. Katanya, saya tidak menentang sesiapa dalam dewan ini, tetapi saya mahu kita sebagai rakyat Malaysia bersatu dalam isu ini. Pada 7 Jun, Mahkamah Rayuan Paris mengekalkan cabaran Malaysia terhadap anugerah yang diberikan pada 25 Mei 2020 oleh Gonzalo Stampa dalam kes yang difailkan oleh 8 rakyat Filipina yang mengaku sebagai waris Kesultanan Sulu. Kerajaan Madani akan melaksanakan sistem kutipan tol secara pembayaran terbuka yang dijangka bermula September ini
melibatkan 12 lebuh raya bagi memudahkan proses pembayaran tol untuk pengguna lebuh raya. Menurut Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantan Linggi, ia membabitkan lebuh raya bertingkat Ampang Kuala Lumpur, lebuh raya Koridor Gatri, lebuh raya Sungai Bersih, lebuh raya Baru Pantai, Jabatan Pulau Pinang dan lebuh raya Batawa Kulip. Selain itu, ia termasuk lebuh raya Damansara Puchong, lebuh raya Skim Penyuraian Trafik Kuala Lumpur Barat, lebuh raya Shah Alam, Terowong Smart, lebuh raya Kuala Lumpur Putrajaya dan lebuh raya Bruta Ulu Kelang. Katanya sistem kutipan tol secara pembayaran terbuka yang diperkenalkan ini adalah sebagai salah satu usaha dan inisiatif kerajaan yang komited dalam peralihan ke arah pelaksanaan sistem kutipan tol secara multi-lane fast flow yang dijangka dapat direalisasikan secara berperingkat menjelang 2024. Menurutnya, sistem pembayaran terbuka itu bagi membolehkan pengguna membayar tol menggunakan kad debit dan kredit untuk memudahkan dan melancarkan laluan di plaza tol. Beliau berkata semua plaza tol di lebuh raya Suk juga telah direka bentuk dengan mengambil kira pelaksanaan MLFF. Ketika ditanya sama ada sistem tersebut akan dilaksanakan di semua lorong tol, Nantan berkata ia akan dilaksanakan secara berperingkat di semua plaza tol mengikut kesesuaian. Sejumlah 835.4 juta ringgit diluluskan bagi bayaran inisiatif program fasiliti sokongan akaun 2 kumpulan wang simpanan pekerja membabitkan 40,196 permohonan setakat 26 Mei lalu. Kementerian Kewangan berkata daripada jumlah itu sejumlah 790.8 juta ringgit telah disalurkan melalui MBSB Bank Berhad manakala 44.6 juta ringgit menerusi Bank Simpanan Nasional. Katanya kebanyakan permohonan yang tidak layak disebabkan permohonan tidak mencapai syarat seperti permohonan tidak lengkap di luar umur kelayakan dan baki akaun 2 tidak mencukupi. MOF menjawab soalan Ahli Parlimen Tanjung Manis Yusof Abdul Wahab mengenai jumlah permohonan pencarum KWSP terbabit dan nilai yang diluluskan bagi inisiatif itu. Inisiatif FSA 2 bertujuan membantu ahli KWSP yang memerlukan bantuan kewangan mendapatkan pembiayaan peribadi daripada institusi perbankan. Ia juga bertujuan mengimbangi kepentingan pendapatan persaraan pada masa depan dengan impak minimum ke atas simpanan persaraan ahli yang banyak terjejas susulan pengeluaran ketika pandemik COVID-19. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil mendedahkan bahawa keyakinan pelabur asing terhadap Malaysia semakin meningkat berdasarkan sesi libat urus dengan pemain industri dibatasi United Kingdom. Katanya sekitar network session bersama dengan pemain industri dibatasi, alhamdulillah keyakinan pelabur antarabangsa semakin meningkat terhadap Malaysia. Dua tokoh yang dirakam dalam klip tersebut adalah Ketua Pegawai Eksekutif UK Asian Business Council, Ian Gibson dan Pengarah Urusan Gegar Bankep Abdonian Solicitors, Dev Vasudevan. An absolute pleasure for me to talk to the Minister today. For us, Malaysia is an absolute hot spot of digital tech. It's something that we do, I think, quite well here. And in terms of relationships and partnerships and collaboration, I can't think of a stronger partner in ASEAN than Malaysia. We look forward to actually moving into Malaysia to visit the Minister when we're in the ASEAN Summit. Fahmi menghadiri sesi networking Malaysia Digital Economy Corporate di stesen Janakuasa Batasi ia sebahagian dari acara mingguan teknologi London. Malaysia turut mendapat pelaburan sebanyak 8.3 bilion ringgit dari sektor teknologi digital di UK. Apa yang menarik adalah pelaburan utama stesen Janakuasa tersebut datang dari Malaysia. Pemodalan Nasional Berhad dan kumpulan wang simpanan pekerja merupakan pemegang aset jangka panjang stesen tersebut. Baru selesai mengadakan pertemuan dengan 9 syarikat yang telah membuat pelaburan sebanyak 8.3 bilion ringgit masuk ke Malaysia dan banyak daripada syarikat ini dalam bidang hampir semua dalam bidang ekonomi digital dan mereka memaklumkan jumlah pekerjaan yang akan dibawa adalah sebanyak 1,800 pekerjaan baru yang bernilai tinggi. Ini adalah satu pelaburan yang besar dan saya sangat gembira dapat memaklumkan anda. InsyaAllah Malaysia akan terus menjadi tumpuan para pelabur asing bukan hanya kerana kita semakin stabil tapi dasar-dasar kerajaan yang memudahkan perniagaan-perniagaan dan pelabur-pelabur masuk ke Malaysia dan kesan positifnya nanti insyaAllah adalah bagi kita semua. Acara tersebut dihadiri oleh 122 pemain industri dan pihak UK berharap kerjasama ini boleh mewujudkan 300 usahawan lagi. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu menyifatkan usaha meningkatkan hasil padi di Kedah bagi mengurangkan kebergantungan pada beras import akan lebih mudah sekiranya pentadbiran kerajaan negeri itu sama dengan kerajaan persekutuan. Sambil memberi bayangan pilihan raya negeri bakal diadakan pada Ogos nanti,
Muhammad menyarankan agar rakyat negeri jelapang padi itu untuk kalih bagi sama. Katanya hasrat kedadah hasrat kerajaan persekutuan meningkatkan hasil padi sama. Biarlah kita kalih bagi sama. Kalih bagi sama ini kena fahamlah. Lagi 2 bulan PRN kita kalih bagi sama, maka ia mudah lagi untuk dilaksanakan. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Jelun Dr. Abdul Ghani Ahmad yang bertanya sama ada kerajaan persekutuan akan menyokong kerajaan negeri untuk meningkatkan pengeluaran padi dengan menaikkan subsidi baja, racun dan benih selain meningkatkan harga. Dalam pada itu, Muhammad menjelaskan kerajaan persekutuan berhasrat untuk melaksanakan inisiatif Smart Sawah berskala besar di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda selain mempertimbang subsidi dari semasa ke semasa. Pada masa sama, Muhammad turut menyarankan petani di Malaysia untuk mencontohi petani di Indonesia yang berjaya menghasilkan padi yang mencukupi kira-kira 300 juta populasi negara itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, seramai 318,750 pekebun kecil getah akan menerima bantuan musim tengkujuh tahun ini dengan bayaran RM800 seorang. Beliau berkata jumlah itu melibatkan 232,427 pekebun kecil getah berdaftar dengan pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah dan 86,323 pekebun kecil getah di bawah Lembaga Industri Getah Sabah. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, permohonan bagi bantuan dengan nilai peruntukan keseluruhan RM256 juta itu dibuka bermula 15 Jun hingga 15 September depan. Katanya program BMT 2023 melambangkan komitmen Kerajaan Malaysia Madani untuk menyokong kehidupan pekebun kecil dan penoreh getah bagi mengatasi cabaran kewangan semasa musim tengkujuh. Kerajaan mengharapkan pekebun kecil dan penoreh getah mendapat manfaat sepenuhnya menerusi program ini. Ahmad Zahid berkata BMT disampaikan kepada pemilik kebun getah kecil yang menguruskan kebun sendiri, manakala pemilik kebun yang menjadi ahli kepada projek tanaman semula berkumpulan juga layak menerima bantuan itu. Beliau berkata penoreh getah yang bergantung pada penorehan getah sebagai pekerjaan utama dan tidak memiliki tanah kebun getah juga termasuk dalam senarai penerima bantuan. Selain itu, Ahmad Zahid berkata individu yang berdaftar dengan RISDA dan berada dalam sistem pembangunan pekebun kecil juga layak menerima bantuan itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika pembentangan Belanjawan 2023 pada Februari lepas mengumumkan kadar bayaran BMT dinaikkan daripada RM600 kepada RM800 seorang dengan peruntukan keseluruhan RM256 juta.